kan sekarang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Ihya sebut, hendaklah kita menghadap Allah Taala sekarang seolah-olah kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sembahyang yang terakhir buat kita. Lepas tak sembahyang dah. Mesti sembahyang ni sembahyang yang paling canggih sekali. Pasal last punya sembahyang. Kalau kita rasa siap jadi sembahyang, boleh sembahyang tak betul. Hendaklah kita bayangkan selepas tak ada kerja dah. Tak ada kerja lepas ni. Tak ada benda nak dibimbangkan. Bila ada kerja, nak laju sembahyang tu. Ada benda nak buat. Tak. Kalau orang perempuan, hendaklah selesaikan kerja dulu. Kalau masak nasi, selesaikan nasi, biar masak dulu. Kain diampai, angkat. Kalau orang nak datang, buka pintu dah. Senang cerita. Kan mengganggu sembahyang tu. Allahu Akbar, teringat Allah, dia kata. Nak hujan ni, kan mikir. Nak angkat tidak. Dah renyai. Mula, kalau lebat kan, turun kan. Kan batal sembahyang. Mengubah niat. Kalau lebat kan, berhentilah. Batal, pasal sudah ada niat nak keluar daripada sembahyang. Itu bab sembahyang payah. Itu sebabnya kita dalam bab sembahyang ni ikut peraturan betul-betul. Memang nampak sembahyang, pasal kita belajar sembahyang ni dulu kan senang je sembahyang tu. Sebenarnya nak mencapai derajat ni kan ada takhasyuan, tadarruan, tadzulan, tabadzulan, sampai tamallukan itu, sampai tahap kerinduan kita kepada Allah Ta'ala itu. Sampai tahap itu. Sekarang dapat sikit tadarruan, takhasyuan jadilah, khusyuk jadilah. Begitu. Dah selesai, apa dia kata? Merendahkan diri. Tadhallulan. Kemudian menghinakan diri. Kemudian apabila hadir hatimu, ucaplah, barulah qamat. Dah selesai sebab tu, baru qamat. Dan kalau harap ada orang datang, kita azan. Kalau tak ada, tak payahlah. Harapan azan itu memanglah sunat muakkad sebelum waktu. Tapi kalau tak azan, orang dah ada surah dah, tak payah. Di harapan kalau azan ada orang datang. Ini maksudnya di rumah. Ini surau lain, surau mesti kena azan. Kemudian keadaan sekiranya, dan naklah kita jaharkan semayang. Kalau kita semayang berjamaah, mana kuat, kita semayang seorang pun kena jahar juga. Tapi kalau orang ramai, kuat sikit. Begitu. Inilah pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Habis. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang semayang sendirian, jika ia mendengar bang orang lain sekalipun, tetapi madai ia bang itu sekira-kira didengar oleh sendirinya. Inilah atas perkataan setengah fuqaha. Kemudian maka ucap olehmu akan qamat. Maksudnya sunat orang yang semayang sendirian, jika ia mendengar bang orang lain sekalipun, tetapi madai bang itu sekira dengar oleh sendirinya. Maknanya kalau dia nak bang, tak payah kuat-kuat lah, seorang-seorang dia je. Bang perlahan cukuplah, tak payah pakai mikrofon, tak payah. Mana kalau nak bang sendirian, orang tak ada, bang lah, tapi jangan kuat-kuat sangat. Sama juga kita kalau anak menangis di rumah, budak kecil menangis, azankan 7 kali. Tak payah pakai mikrofon, tak payah. Tak payah pinjam mikrofon surau pula, pasal budak menangis. Tak ada. Cukup azan sekadarnya saja. 7 kali. Kadang-kadang orang tak faham budak menangis ni. Ditimangnya budak sampai pagi. Gele-gele suami isteri. Baru kahwin dan budak umur 20-an tak beritahu je. Itu bertekak suami isteri, awak pegang, saya nak tidur. Jadi sebenarnya diazankan. Bila azan 7 kali, maknanya bila azan, jin tu lari. Dah habis azan, datang pula. Azan lagi, lari lagi. Habis azan, datang pula. Lama dia pun penat. Sudahlah, penat aku dia tu. Yang kedua itu niat. Iaitu bahawa engkau sebut dengan lidahmu pada zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dan engkau niatkan dalam hatimu, sahaja aku menunaikan sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat,
kerana Allah Ta'ala. Ini nak timbulkan sikit persoalan, setengah-setengah orang berpendapat. Di sini kita melihat semayang ni ada usalli, kan? Ini menurut pandangan Imam Nawawi rahimahullah, sunat kita berusalli. Kalau tak ada usalli pun tak menjadi masalah. Yang paling penting ialah niat dalam hati. Niat ini pun berbeza-beza pendapat. Saya jelaskan di sini supaya tuan-tuan jangan keliru. Pasal ialah kita dengar ceramah macam-macam. Yang pertama usalli. Usalli ni memang Nabi tak pernah ajar pun. Nabi tak pernah ajar pun usalli. Nabi tak pernah suruh pun usalli ni. Tetapi Imam Nawawi ni orang cerdik, orang pandai, orang mujtahid. Orang-orang kemudian ni dia kata lalai. Maka untuk menghilangkan kelalaian tadi tu, kita sebut nak semayang dengan mulut untuk mengingatkan hati kita yang semayang ini semayang zuhur. Itu saja. Dan usalli ni di luar semayang, bukan dalam semayang. Belum start lagi semayang. Kerana startnya semayang tu Allah itu, itu baru start. Allahu Akbar, barulah komplit. Usalli itu tidak payah ditimbul-timbulkan lagi. Pasal sudah dibincangkan ulama zaman-zaman dulu, sudah selesai dah. Kalau ada orang menimbulkan masalah usalli itu lagi, bermakna sudah ketinggalan zaman dia. Orang sudah lupakan usalli itu. Memang orang kata bid'ah, betul bid'ah, tapi bid'ah tidak bercanggah dengan syariat. Pasal dia di luar semayang, belum semayang. Melainkan Allahu Akbar, usalli berzuri, itu bid'ah. Itu dalam semayang. Itu bid'ah. Sama kat kita nak semayang ni, kan? Lampu padam lampu tu. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa. Kan? Pasal belum semayang. Padam televisyen, Allahu Akbar. Tak ada apa-apa. Mereka Allahu Akbar, TV padam. Nampak tak? Itu kaedah dia. Senang faham, tuan-tuan. Habis. Yang kedua. Persoalan yang kedua ialah, dia kata, pasal apa dah susah dengan niat? Kita pergi suruh ada niat dah tu. Ini persoalan. Kan? Pasal Malaysia ni kan orang cerdik pandai-pandai macam-macam. Jadi orang mana satu nak dengar ni, Ustaz? Peninglah dia kata. Ada seorang pensyarah pula, niat tak payah. Allahu Akbar tu sudah cukup. Pasal kita nak ke surah tadi, memang niat nak sampai maghrib dah. Kan? Kita naik surah. Betul pendapat itu. Menurut mazhab yang lain. Habis. Selesai masalah. Pasal di antara ulama mazhab pun tidak berkelahi. Yang berkelahi ni orang bawahan aja. Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan doa kunut itu hukum sunat muakkad. Sunat abad. Tiba-tiba dia jadi imam, dia tak semayang, tak baca doa kunut. Lepas semayang orang tanya, tuan mengapa tuan tak baca doa kunut? Tuan yang kata sunat abad. Apa dia kata? Dia belakang saya ada ulama yang mengatakan doa kunut tidak sunat. Saya hormat pandangan orang lain. Kan canggih tu. Saya hormati pandangan orang lain. Selesai masalah. Ini kita bila bersyarah ke surah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tak pening orang surah. Bila bid'ah, masuk neraka habis. Habis orang Malaysia masuk neraka belaka. Tak ada orang Malaysia yang masuk surga sudah. Melainkan orang yang tak buat tu, dia tak ada doa kunut, dia tak ada usalli, itu. Nabi ada Nabi kana Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqal hayah. Nabi baca doa kunut sampai mati. Ada hadis. Ada pendapat yang hadis itu tidak kuat, itu bab lain. Jadi saya nak pesan tuan, jangan susah hati. Bab niat tadi begitu juga. Niat ni begini. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Nak buat sesuatu terus buat, itu niat. Niat itu dengan perbuatan sekali jalan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita nak sembahyang maghrib, isyak sekejap lagi, itu bukan niat, itu azam. Itu. Menurut mazhab lain, dia kata itu niat lah. Pasal macam kita Syafi'i pula ada juga berbeza. Bila puasa, dia boleh niat malam. Kalau sekiranya puasa itu mesti